أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya hormati pada barisan kegiatan puasa surah An-Nur. Saya mulakan taliman terbina tentang haji, penghajat perempuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bersama lagi pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita menjadi pertemuan dan perkumpulan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah menyambung pengajian kita, yaitu perbahasan berkaitan dengan solat, kesempurnaan di dalam solat. Kita akan membincangkan berkenaan perbahasan yang berikutnya, yaitu di antara perkara yang disunahkan untuk kita lakukan di dalam ibadah solat, yaitu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Doa iftitah ini adalah hukumnya adalah sunnah. Sunnah ini ataupun sunat ini dia terbahagi kepada dua. Satu dinamakan sunat tab'at, yang kedua dinamakan sebagai sunat hayat. Sunat tab'at apa? Sunat tab'at iaitu perkara sunnah jika ditinggalkan disunahkan juga digantikan dengan sujud sahwi, yaitu perkara yang sunnah dilakukan di dalam solat dan sekiranya ianya ditinggalkan, ianya disunahkan digantikan dengan sujud sahwi. Itu yang disebutkan sebagai sunat apa? Sunat tab'at. Manakala sunat hayat adalah perkara sunnah di dalam solat yang sekiranya ditinggalkan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Itu perbezaan di antara yaitu sunat tab'at dengan sunat hayat ataupun sunat hayat. Baik. Maka bila kita sebut berkenaan dengan doa iftitah, doa iftitah ini adalah doa yang sunnah dibacakan di awal daripada solat sebelum kita membaca suratul Fatihah. Kalau kita lihat berkenaan dengan doa iftitah ini, dia ada pelbagai versi, ada pelbagai kaedah. Sama ada kita nak baca yang pendek ataupun kita nak baca yang sederhana, ataupun kita nak baca yang paling panjang. Kalau yang biasa kita baca ataupun yang paling panjang adalah doa iftitah, yang sebagaimana datangnya waridnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu adalah doa iftitah yang panjang. Doa iftitah yang panjang. Jadi disebut berkenaan dengan doa, pastilah ada dua perkara yang terdapat di dalamnya.
Apa dia? Satu sana'a, yang kedua doa. Sana'a ni apa? Sana'a ni adalah puji-pujian bagi Allah. Sebab itu dalam doa kita ni hendaklah dimulakan dengan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita, doa ni kan permintaan. Doa ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu ni permintaan, permohonan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai doa. Makanya kalau kita nak minta sesuatu dengan orang, biasanya kita puji dulu. Anak nak minta sesuatu daripada bapak ni kadang-kadang dipuji macam-macam. Ayah ni badan nampak macam handsome. Suami nak minta sesuatu dengan isteri, macam-macam juga dia punya pujian dia. Macam-macam. Cuba kalau tak puji, boleh dapat tak? Dapat juga, lambat sikit. Dia kena puji lebih sikit. Puji dia. Makanya begitu juga dengan doa, dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita kena puji. Sebab itu di dalamnya tadi, dalam doa kita tu, Allahu Akbaru kabira, Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala pujian itu hanya bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan juga disebutkan dan maha suci Allah itu di awal pagi dan di akhir petang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dengan keadaan suci lagi berserah diri, dan aku bukanlah daripada kalangan orang-orang musyrikin. Dan kemudiannya barulah bagaimana ada di dalamnya doa, dan bagaimana di situ juga terdapatnya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perjanjian kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan juga matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah semata-mata kepada Allah yang mentadbirkan sekalian adab. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan tidak ada sekutu baginya yakni bagi Allah, demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk dalam golongan orang yang muslimin, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila sebut berkenaan doa iftitah ini, disebutkan bahawa ianya doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sebab itu walaupun ianya sunnah, ia adalah kesempurnaan dalam ibadah kita. Sunnah itu kesempurnaan. Bukan kita kata sempurna disebut ibadah sunnah ni, jangan kita kata tak payahlah sunnah je, bukannya wajib. Sebab itu kalau kita katakan sunnah ni apa? Perbuatan, perkataan, ibadah dan sebagainya kalau ditinggalkan rugi, bukan ditinggalkan ta'abud. Kalau ditinggalkan rugi kan? Sebab apa? Orang yang buat diberikan pahala. Bahkan orang yang melaksanakan sunnah Nabi SAW, maka Nabi ini berjanji bahawa sesungguhnya mereka itu tergolong di kalangan aku. Nabi kata, orang yang tidak mahu melakukan sunnah aku, maka dia bukan dari kalangan aku. Khawatir dan takut kalau kita ni terlalu meringan-ringankan perkara yang sunnah. Alah, tak
apalah, sunnah je, bukan wajib. Kan? Takut dan khawatir kalau mati nanti Nabi tak sudi bagi dia syafaat. Kita sangat berharap dengan syafaat Nabi SAW. Kita mengharapkan pertolongan baginda Nabi SAW. Kita tidak ada apa-apa datang. Hebat mana pun kita, ibadah kita tak mampu. Kita tak mampu untuk masuk dalam syurga begitu je tanpa pertolongan baginda Nabi SAW. Sebab apa? Kita ni hamba yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekhilafan. Apatah lagi kalaulah kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana Nabi ini adalah Habibullah, kekasih Allah, kekasih Allah. Makanya nak tak nak kita kena buat apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Dia bersebesar-besarnya sampailah sekecil-kecil sunnah. Daripada sekecil-kecil sunnah, semua kita kena buat. Sebab itu jangan meninggalkan dengan sengaja. Bukan sengaja untuk kita tinggalkan. Baik. Daripada Ibnu Umar beliau berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh qala rajulun minal qaum." Ketika kami salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki membaca, yang mana mafhumnya dia membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yaitu Allah yang maha besar, kan? Segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya, dan juga maha suci Allah di awal waktu pagi dan di akhir waktu petang. Ketika mana Nabi solat bersama dengan para sahabat, ada salah seorang daripada jamaah tadi membacakan kalimah tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nabi kata apa? Manil qailu kalimatan kadza wa kadza. Siapa yang mengucapkan kalimah begini dan begitu? Kalimah tadi itulah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu seorang lelaki dia berkata, rajulun minal qaum, aku wahai Rasulullah, ana ya Rasulullah. Seorang lelaki daripada kalangan mereka tadi menjawab pertanyaan Rasulullah, akulah ya Rasulullah yang membaca. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtulah, aku kagum dengan kalimah tersebut, Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, bersabda lagi, futihat laha abwabus sama, pintu-pintu langit telah pun terbuka kerana bacaan itu. Qala Ibnu Umar dia berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Maka Ibnu Umar dia berkata, maka aku tidak pernah meninggalkan membacanya sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata perkataan yang demikian. Makanya bacalah doa iftitah. Nabi kata apa? Ajibtulah, aku rasa takjub, aku rasa suka, aku rasa kagum dengan kalimah tersebut. Nabi kata, kerana apa? Ketika mana kalimah doa iftitah itu dibacakan, terbuka pintu-pintu langit. Terbuka pintu-pintu langit ni maksudnya betul-betul doa kita, permohonan kita ini didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendengarnya bukan saja makhluk yang berada di bumi, bahkan doa itu didengari oleh penghuni-penghuni langit, yang begitu takjub, suka dengan kalimah yang dibacakan tadi. Kerana di dalam doa kita tadi adalah bentuk pengakuan seorang hamba terhadap Rabbnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
hadis yang lain, yaitu daripada Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, innahu kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah, berdiri untuk mendirikan solat, qal, lalu baginda membaca apa yang Nabi baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik, maksudnya betul-betul kita ada pilihan untuk baca doa iftitah. Pada riwayat yang pertama daripada hadis yang awal tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dengan doa iftitah yang lengkap, yang seperti mana kita biasa baca, Allahu akbar kabira walhamdulillah sampailah wa ana minal muslimin. Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana hendak berdiri nak berdirikan solat, maka Nabi akan membaca wajjahtu wajhiya lillahi. Maksudnya apa? Kita boleh memendekkan bacaan doa kita tersebut, bermula dengan wajjahtu wajhiya lillahi fatara as-samawati wal ardh sampailah wa ana minal muslimin. Jadinya apa? Kita sesuaikan ianya mengikut kepada keadaan. Kalau yang jadi imam mungkin boleh pendekkan bacaan dia berbanding dengan makmum, terutama sekali solat yang diulang-ulang, contohnya solat tarawih. Kan? Jangan sampai bila jadi imam ditinggalkan terus doa iftitah tersebut. Kan rugi itu 20 rakaat, 10 rakaat. Rakaat pertama bacalah doa iftitah. Kalau tak mampu baca yang panjang, baca yang sederhana, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bahkan ada riwayat yang lain juga disebutkan daripada Anas bin Malik, an Anas anna rajulan jaa fadakhala as-shaf, daripada Anas bahawa seorang lelaki datang dan masuk ke dalam shaf, wa qad hafazahu nafsu, sementara nafasnya masih termengah-mengah. Mungkin dia berlari kan. Ada orang dengar imam dah mulakan solat, dia lari dalam keadaan dia termengah-mengah. Lelaki ini pun termengah-mengah. Faqala, lalu dia mengucapkan, dia membacakan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka dia membaca apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah baginda Nabi selesai daripada solat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Apa dia Nabi tanya? Iaitu Nabi kata, qala ayyukumul mutakallim bil kalimat. Nabi bertanya kepada yang duduk kat belakang Nabi, para jemaah yang duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapakah di antara kalian yang mengucapkan kalimah tadi? Ayyukumul mutakallimun bil kalimat. Maka fa'arammal qaum, maka ada di antara yang duduk di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mendiamkan diri saja. Yalah, bila tiba-tiba lepas solat, habis solat, ditanya, siapa yang baca kalimah tadi? Siapa yang baca kalimah tadi? Maka para sahabat ni tak, mereka mendiamkan diri sebab takut. Tiba-tiba Nabi tanya, tak pernah lepas bagi salam, Nabi akan tanya, perkeluar perkataan, siapa yang baca perkataan tadi? Maka sahabat ni hanya mendiamkan diri, masing-masing takut. Faqala ayyukumul mutakallamu biha fa innahu lam yakul ba'sa. Makanya tuan-tuan, apa yang terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan tadi.
Nah, diulang lagi, tak ada siapa jawab. Nabi tanya lagi, siapa yang membaca kalimah tadi? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maka tuan-tuan, para sahabat ini hanya mendiamkan diri, tak berani dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijawab. Dan kemudian Nabi bertanya lagi, siapakah yang mengucapkan kalimah tersebut? Maka tuan-tuan, di antara orang ramai tersebut adalah seorang lelaki. Faqala rajulun jitu wa qad hafazani nafs faqultaha. Maka lelaki yang tadi, yang tercungap-cungap tadi itu, yang termengah-mengah, ketika mana dia nak masuk dalam solat, dia berkata, ya Rasulullah, saya tadi dalam keadaan termengah-mengah. Aku datang tadi dalam keadaan tergesa-gesa, nafas aku termengah-mengah, maka akulah yang mengucapkan kalimah tersebut. Akhirnya lelaki itu mengaku. Kalau tak mengaku lah, takut jadi lain nanti. Makanya lelaki yang mengucapkan kalimah tersebut akhirnya mengaku, bahawa saya lah Rasulullah, akulah yang membaca ini. Dalam keadaan terengah-engah tadi aku membacakan kalimah tersebut. Faqala, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Ini kelebihan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Tadi aku melihat 12 malaikat berebut mengangkat ucapan itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini kita ada pilihan yang lagi ringkas lagi dalam doa iftitah ini. Tadi yang pertama, Allahu Akbaru kabira, sampailah wa ana minal muslimin. Yang kedua daripada kalimah wajjahtu wajhiya lillahi, sampailah wa ana minal muslimin. Pilihan yang ketiga mana? Dia lebih pendek lagi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Doa iftitah yang paling pendek, yang paling ringkas. Dia akan datang, insyaAllah saya bagi didalamkan berkenaan 3 doa iftitah. Yang paling pendek itu biasa orang nak yang paling pendek itu. Sekurang-kurangnya kita ni tak tinggalkan doa iftitah. Kalau kita tak ada sebarang kekangan, daripada sudut masuk, maka bacalah yang panjang. Apatah lagi kita makmum, bacalah Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ataupun kita masuk ni, kita masbuk, makmumnya masbuk, khawatir kalau baca panjang-panjang takut tak sempat, kan? Maka kita baca wajah lillahi. Nak pendek lagi, baca yang paling pendek, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kalau solat tarawih, terutama sekali bagi imam-imam lah. Sebab itu ada setengah imam bila kata Allahu Akbar, kemudian tak lama dia baca bismillah. Bukan dia tak baca doa iftitah, baca, tapi doa iftitah yang paling ringkas, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mengikut kepada keadaan. Maka yang jadi makmum, bacalah yang panjang, kan? Sebab masa untuk makmum ni panjang. Ketika imam masih mendiamkan diri, ataupun imam tadi sedang membaca surah Al-Fatihah, maka tetap disunahkan bagi makmum tadi membaca doa iftitah. Maka terpulang tetap. Dalam Islam ni mudah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu konsepnya. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jangan tinggal terus. Jangan tak baca terus. Baca yang paling ini, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Doa iftitah yang ringkas, yang pendek itu. Itu berkenaan dengan doa ini, berkenaan dengan doa iftitah. Ada soalan berkenaan doa iftitah itu? Ada tersebut doa iftitah ni baca dalam keadaan mana sekalipun. Wa imam kita sebagai makmum pun, kalau kita masuk imam dah berada pada rakaat kedua, maka masih disunahkan bagi kita untuk membaca doa iftitah. Rakaat kedua bagi imam, rakaat pertama bagi kita.
Kita masuk tadi rakaat kedua, imam berada pada rakaat kedua. Imam baca Fatihah, kita baca doa ini tak boleh tak? Ya boleh. Sebab kita sebagai makmum ikut kita kan. Kita di rakaat yang pertama, imam tu rakaat ketiga sekalipun, 3 bagi imam, 1 tu bagi diri kita. Tapi baca doa kita ni kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Sebab ada di kalangan makmum yang masbuk ini disebut sebagai makmum yang lalai. Siapa makmum yang lalai? Makmum yang memulakan. Dia makmum masbuk. Masbuk ni apa? Dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Itu masbuk. Dia memang takbiratul ihramnya tak bersama dengan imam. Dia tak bersama dengan imam dan dia tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Itu makmum yang masbuk. Maka makmum yang masbuk, bacaan Fatihahnya pada dasarnya ianya ditanggung oleh imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Lepas tu kalau makmum yang masuk, tengok imam berada di mana. Kalau pada rakaat pertama, rakaat kedua, kita boleh dengar bacaan imam. Imam berada di mana? Imam baca Fatihah, maka kita masih sempat lagi baca doa iftitah. Sebab Fatihah kita baca setelah imam menghabiskan bacaan Fatihahnya. Sebab itu kita tengok di mana keadaan kita. Imam juga dia kena bijak meletakkan diri sebagai seorang imam. Terutama sekali meletakkan, iaitu memberi peluang kepada makmum tadi menghabiskan bacaan Fatihah. Ada beberapa tempat yang disunahkan bagi imam tadi sakta ni berhenti seketika. Iaitu satu ketika mana imam takbiratul ihram sebelum memulakan bacaan doa iftitah, sunah bagi imam untuk sakta. Itu tak kisahlah, sebab bacaan doa iftitah itu tak didengar oleh imam, yang itu tak dikuatkan sangat. Kemudiannya yang kedua, iaitu setelah imam menghabiskan bacaan suratul Fatihahnya, sebelum imam membaca surah. Yang ini yang sangat dikuatkan. Kerana pun nak memberi laluan untuk makmum tadi menghabiskan bacaan Fatihah. Yang ini di situlah melihat kepada bagaimana kebijaksanaan imam. Kalau surah yang dibaca itu surah yang pendek, maka lebih sunnah lagi dia mensabtahkan bacaan dia. Mensabtahkan, dia berhenti dengan kadar yang lebih lama. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Imam kalau dia jadi macam ni, pecahkan. Kalau itu makmum tadi nak baca Fatihah macam mana? Bayangkan juga. Inna, tuan-tuan baca inna a'taina, saya baca Fatihah. Tuan-tuan baca inna a'taina, saya baca inna a'taina, tuan-tuan baca Fatihah. Tengok tuan-tuan sampai kat mana. Dah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sampai mana? Ya kena udah iya kena sa'i baru. Boleh imam tadi, makmum tadi meninggalkan baca Fatihah? Tak boleh. Sebab dia makmum yang muafiq. Dia kena habiskan bacaan Fatihahnya. Dia kena faham. Sebagai makmum, terutama sekali dalam tarawih lah kan, wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Wajib. Yang tak wajib siapa? Yang masbuk. Bagi rakaat pertama saja. Takkan makmumnya si masbuk aja mengajar. Maka rakaat kedua dah tak ada masbuk lagi dah. Rakaat kedua dah kena menghabiskan bacaan. Sebab itu imam tadi kena bijak meletakkan surah yang dibaca. Kalau surah itu pendek, maka dia diam. Pada kadar yang sepatutnya lah. Dia baca dalam hati lah imam tadi Fatihah. Pada sekurang-kurangnya dia baca Al-Fatihah imam tadi sampailah pada kalimah ihdinas siratal mustaqim. Okey. Sekurang-kurangnya dia faham. Imam tak kebanyakan makmum tadi dah menghabiskan bacaan Fatihah. Barulah dia menggunakan surah. Tapi kalau surah yang dibaca itu panjang. Contohnya dibaca Sabbih isma rabbika, itu tak kisahlah. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika, tak ada masalah.
Sebab seorang tu panjang, dan tentu makmum tadi dah pasti boleh menghabiskan bacaan Fatihah, pasti. Tapi kalau surah yang pendek, kekhawatirannya apa? Makmum tadi akan meninggalkan Fatihah. Bila makmum tadi meninggalkan Fatihah, solat makmum tadi tak sah. La solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, kecuali makmum yang masbuk. Lepas tu pentingnya imam tadi tahu bagaimana keadaan nak meletakkan bacaan suratul Fatihah bagi makmum tadi. Itu jangan terlalu laju mengimamkan solat pada kadar yang sederhana. Dia tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Lambat sangat pun orang ngantuk. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim, yang itu kalau tarawih macam tu, ngantuk pun boleh mimpi sampai ke tunai haji umrah, boleh. Sebab itu dia bacaannya sederhana. Itu disebut sebagai bacaan takbir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Dia tidak boleh cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu tak boleh. Kadang-kadang yang jadi makmum pun kita tak boleh tangkap apa bacaan imam tadi. Bukan saja pada bacaan Fatihah, tapi pada bacaan surah. Kalau tarawih bacaan surah. Kalau oleh hafiz Quran pun, bacaan itu ialah bacaan yang secara takbir. Yang makmum itu faham, boleh mendengar bacaan imam tadi. Berbanding dengan laju, ada orang suka imam yang laju tadi. Allah nurul samawati wal ardi mathalan nurihi kamishkan. Kalau orang tak faham apa benda imam dibaca, tak dapat tangkap satu pun tak dapat. Tak boleh nak bacaan itu biarlah bacaan yang takbir, yang makmum tadi memahami, faham, boleh dengar ayat demi ayat, huruf demi huruf, ayat yang dilontarkan, yang dibacakan oleh imam tadi. Sebab itu imam kena sabta. Dia perlu sabta berhenti seketika. Tapi berdasarkan kepada surah. Tapi yang lebih afdalnya dan yang lebih aula, tak kira surah apa pun, imam tadi disunahkan untuk sabta. Tapi imam ni tugas dia adalah selain daripada diikuti oleh makmum, imam ni mestilah orang yang disukai oleh makmum. Pada hadis Nabi SAW, dengan Nabi bersabda, mafhumnya 3 golongan yang tidak akan diangkat walau sejengkal daripada kepalanya. 3 golongan yang Allah tak akan angkat walau sejengkal ibadah ni, solat ni, Allah tak angkat. Siapa dia? Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang kedua, seorang isteri yang suaminya berhajat kepada dia, yang bininya buat dia. Sama juga suami-suami yang isteri yang dipanggil, bang, suaminya buat tak tahu je. Tapi jarang orang lelaki buat tak tahu. Tak dipanggil pun datang, apatah lagi kalau dipanggil, lagi laju pun datang. Yang ketiga, seorang imam yang mengimamkan solat, sedangkan makmum di belakangnya benci kepada dia. Benci ni sebab bukan sebab Pak Imam ada anak dara di pinang-pinang tak dapat, bukan. Tapi sebab apa? Sebab tadi kekurangan imam tadi dalam solat. Sudut bacaan dia, daripada sudut perbuatannya, fi'li dia, mungkin fi'linya tak sempurna. Sebab itu bila makmum tadi tak suka macam tadi kan, kalau terlalu lambat, tak boleh. Terlalu lambat ni jangan lambat sangat. Jangan lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat betul. Yang ini tak boleh. Makmum pun boleh mimpi katakan. Sebab itu bacaannya dipercepatkan, tadwin. Jangan terlalu lambat. Baik. Itu berkenaan dengan doa iftitah. Doa iftitah itu pilihannya di tangan kita, sama ada nak membacanya ataupun tidak. Jangan sampai tidak lah. Kalau tak boleh baca yang paling panjang, yang sederhana. Tak boleh yang sederhana, yang paling pendek tadi. Pilihlah salah satu. Kemudian apa lagi, iaitu perkara yang sunnah juga, iaitu membaca ta'awuz
sebelum membaca suratul Fatihah. Ta'awuz yaitu ayat pelindung. A'udzu billah, ayat perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu juga adalah yang disunahkan. Daripada Jubair bin Mut'im, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu qabla al-qira'ah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah. Ta'awuz ini bukan sahaja di dalam solat, tapi juga disunahkan dibaca di luar solat. Kita nak mulakan apa pun, maka mulakan dengan ta'awuz. Kita tahu iblis ini memang perjanjian permohonan dia dengan Allah ketika mana dia dihalau keluar daripada syurga. Kerana apa? Kerana tidak mahu sujud pada Nabi Adam AS. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada iblis untuk sujud, semua makhluk yang ada pada ketika itu untuk sujud pada Nabi Adam, maka semuanya sujud. Kecuali siapa? Kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbar, bahkan dia takabur, sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok pada kisah iblis ini, iblis ini adalah daripada keturunan jin. Kita sebut jin kan. Jin ini, iblis ini datang daripada keturunan itu. Jin ini macam manusia juga. Manusia ini ada yang baik, ada yang jahat kan? Sama juga dengan jin. Jin ini ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ada juga jin yang jahat. Jin yang jahat itu iblis juga, daripada keturunan laknatullah. Bila mana diperintahkan untuk sujud pada Nabi Adam, dia enggak, bahkan dia takabur, sombong. Bahkan sebelum daripada peristiwa tersebut, iblis dan jin ini adalah di antara hamba Allah yang paling banyak ibadah. Hamba Allah yang paling banyak ibadah adalah daripada keturunan jin. Bahkan daripada sudut ilmu yang paling banyak sekali, yang paling mahir daripada sudut ilmu adalah daripada keturunan jin juga. Sebab itu manusia yang ada ilmu tapi sombong, yang banyak amalan tapi dia riak, dia daripada keturunan jin juga. Tapi tak boleh kata jin, jin yang baik ya, marah, daripada keturunan iblis. Ilmu dia banyak, sombong pula dia. Ada tak orang gini? Ada. Tak kisah ilmu apa pun, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke. Kalau nak sombong tu, boleh dia jadi sombong. Kadang-kadang dia sombong bukan sebab ilmu dia, sebab pembawaan diri. Walaupun dia belajar ilmu agama, pembawaan diri, sifat kesombongan dia tetap ada. Begitu juga kalau orang yang amalannya banyak, iblis amalannya banyak, amalannya banyak, patut dia tak boleh jadi iblis saja. Ilmu, kita kalau berdebat dengan iblis, kalah kita, kalah teruk kita. Nak berdebat dengan iblis, kita kalah teruk. Ilmu kita ni kecil sangat, sikit sangat. Sebab tu ada kisah Abu Hurairah yang diperintahkan untuk menjaga gudang harta zakat Nabi SAW. Satu malam gudang zakatnya dimasuki oleh pencuri. Dapat ditangkap oleh Abu Hurairah. Merayu pencuri itu dilepaskan. Malam kedua masuk lagi. Ini memang tak sikit iblis pencuri. Malam kedua tadi merayu, lepaskan lagi. Tapi kita ni kalau nampak jumpa pencuri itu dan sebagai orang jahat, dua kali jangan percaya. Memang dia jahat tu. Kalau pertama kali mungkin boleh maafkan, tapi kalau dua kali buat, tiada maaf bagi. Kita bagi dalam waktu Ustaz insya-Allah.
Rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'iddah ni doa. Bacaan ta'awuz ini di antara bacaan yang sunnah untuk dibaca. Wa iman di luar daripada solat. Apa juga perkara yang kita nak lakukan, nak mulakan. Sebab itu iblis ini bukan sahaja dia bijak, bahkan ibadahnya lebih banyak. Lepas tu kita kalau nak lawan dengan iblis ni tak terlawan. Dia tak mampu nak kalahkan dia. Kecuali dengan apa? Dengan ayat-ayat yang boleh melindungi diri kita daripada ancaman iblis. Di antaranya membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab itu dalam kisah tadi Abu Hurairah yang diperintahkan untuk menjaga gudang harta, maka 2 kali pencuri masuk. Kali pertama, kali kedua. Malam pertama, malam kedua masuk lagi. Dan kemudiannya pada malam ketiga masuk lagi pencuri lagi. Kali ketiga ni memang pencuri, betul-betul pencuri lah. Degil ni pencuri. Maka dapat ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata, aku nak akan bawa engkau kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila dengar nama Nabi SAW, maka pencuri takut, kecut dia. Maka pencuri ini kata apa? Aku ajarkan ke Abu Hurairah, aku ajarkan kau satu ayat yang mana kau dapat melindungi diri kau daripada aku. Aku ni siapa? Iblis. Iblis ni tuan. Dulu kalau dia nak keluar, dia kena menyerupai manusia. Dia nak goda dia kena suruh menyerupai manusia. Hari ini dah terbalik. Manusia menyerupai iblis. Dia terbalik. Dia muka manusia, wajah manusia, tapi sifat perangai dia tu, itu beza ni. Makanya diajarkan Abu Hurairah itu satu ayat. Apa ayatnya? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Terus baru saya kata, iblis ni bijak. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah pun daripada ayat-ayat Quran dan sebagainya, jangan sampai salah baca. Salah baca, iblis tu ketahui. Dia lebih bijak. Baca Quran, dia pun pandai baca Quran. Dia takabur, dia langgar perintah Allah adalah setelah diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebelum itu, iblis itu taat kepada Allah. Ibadahnya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi. Tapi bila mana Nabi Adam AS yang hanya diciptakan daripada tanah, ini perkataan iblis AS, aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam itu diciptakan daripada tanah. Tanah itu tempat untuk Allah. Tempat lebih bijaknya. Ada tanah duduk kat atas, mana ada tanah duduk atas? Tanah duduk kat kaki. Tempat dipijak. Orang pijak, binatang pijak, semua pijak. Lepas itu manusia ni simboliknya pun tak boleh sombong diri, tak boleh tinggi diri. Sebab kita ni diciptakan daripada Tuhan, daripada tanah, tempat yang dipijak. Lepas itu kita ni rendah sangat. Lepas itu kita tidak boleh sombong, tak boleh takabur. Iblis itu berhujang ke Allah, aku diciptakan daripada api, lebih mulia daripada Adam. Kenapa perlu aku untuk sujud kepada Adam? Tapi sebelum taat, dia adalah hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya banyak, ilmunya tinggi. Sebab itu segala-gala baca Quran aja, salah baca, iblis itu gelap aja. Anaknya nangis, cucunya nangis, bacalah apa pun, salah baca, makin kuat pula tu nangis. Sebab iblis itu faham tuan. Bukan iblis itu tak faham. Ayat Quran ni bukan dia tak faham, bahkan lebih daripada itu. Abu Hurairah diajarnya ayatul kursi. Ini kan, iblis saja pada Abu Hurairah, jika kau nak terlindung daripada aku, terselamat daripada aku, maka kau bacalah ayatul kursi. Iblis yang ajar.
takutnya tuan-tuan, semua nak perlindungan pada Allah. Nak keluar rumah, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direka. Nak sembahyang begitu juga, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iblis ni kita nak ibadah lagi dia goda. Lagi nak sembahyang lagi nak buat baik, nak buat ibadah lagi godaannya banyak. Sebab itu mulakan apa juga perkara yang kita nak lakukan, sama ada dalam ibadah ataupun di luar, maka dengan ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan ini. Sebab itu ada ayat yang dikhususkan untuk kita mohon perlindungan kepada Allah dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Disebut berkenaan yang mendatangkan was-was kepada diri manusia, disebut iblis. Manusia ni kita, An-Nas ni manusia. Sentiasalah kita ni akan berhadapan dengan iblis ni sampailah hari kiamat. Sebab itu perjanjian dia, permintaan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan permohonan permintaan. Jadi tentang mohon dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita sambung lagi dalam perbincangan yang berikutnya akan datang lebih besar lagi perbincangan kita, sebab akan datang kita akan pergi kepada rukun yang keempat dalam ibadah solat, iaitu membaca suratul Fatihah. InsyaAllah kita akan bersama-sama kita menekuni berkenaan dengan bagaimana nak menyempurnakan ibadah solat itu. Mudah-mudahan ibadah solat itu adalah ibadah solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.